Assalamualaikum dan hai semua. Okey, malam ni kita akan semak jawapan bagi penyelesaian masalah isi padu. Okey, jadi cikgu nak semua orang ambil pen merah masing-masing, keluarkan latihan yang awak dah jawab dan kita akan semak sama-sama. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Okey, nyatakan isi padu bongkah yang dibina daripada kubus 1 unit padu. Okey, 1 unit padu. Maksudnya soalan ni dia tak guna cm, m dia tak guna, dia guna unit. Jadi jawapan dia yang hujung nanti kita akan dapat, belakang tu kita akan tulis unit padu. Ni. Kalau siapa-siapa yang buat cm padu ataupun m padu, okey ni salah. Okey, sebab tak ada dinyatakan dia kata cm atau m. Dia sebut unit. Okey, unit tu satu-satu tu adalah 1 unit. Okey. Jadi kita akan tengok soalan yang pertama. Sebelum tu awak kena tahulah isi padu ni cara kira dia macam mana. Okey. Kalau ada yang lupa, isi padu nak kira dia adalah panjang darab, ni panjang bahagian bawah ni, panjang darab lebar. Okey, lebar bahagian tepi dan darab satu lagi apa? Darab tinggi. Okey. Panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Okey, ada 3 benda yang kita kena tahu untuk kira isi padu. Kalau sebelum ni kita belajar tentang luas, kalau luas panjang darab lebar je, dia tak ada tinggi. Sebab tu belakang dia 2 kecil. Sebab ada 2 benda. Kalau macam isi padu ada 3 ni, jadi kita ada 3 kecil ni. Untuk senang awak ingat lah. Kita panggil dia padu yang ni. Okey. Jadi kita tengok soalan A. Okey, untuk soalan A, tengok panjang dia. Bawah ni. 1, 2 kan ada 2. Okey, jadi 2 darab. Okey, lebar dia ada berapa? 1, 2 juga. Darab 2 lagi. Okey. Lepas tu tinggi dia ada 1, 2. Okey, boleh? Ada 3 benda je. Sebab ada juga cikgu tengok ada banyak nombor buat. Belakang ni nombor 4. Tu bukanlah ni salah. Ni panjang, lebar, tinggi. Wakil untuk panjang, wakil untuk lebar, wakil untuk tinggi. Okey, lepas tu kita buat kurungan dulu. Maksudnya kita selesaikan yang depan dulu. Jadi 2 darab 2, 4. Okey, darab 2 yang belakang. Okey. Jadi 4 darab 2 kita dapat 8. Belakang dia mesti tulis unit padu. Okey, barulah jawapan awak tu betul. Okey, boleh Okey, bagus. Sekarang tengok soalan B. Okey, soalan B yang ni. Okey, kita tengok panjang dia berapa. Okey, dah tulis dah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 6 lah. 6. Okey, tengok lebar dia. Tepi ni. 1, 2. Okey. Darab 2. Okey, tinggi dia. Ni sekali je. 1 sahaja. Darab 1 lah. Okey. Lepas tu letak kurungan sini. Bahagian depan. Ni untuk elakkan awak cuai lah. Kalau dah main tak payah letak pun tak apa. Okey, jadi sini 6 darab 2. 12 darab 1. Okey, darab 1 nombor asal dia lah. Jadi 12 juga. Belakang dia pun sama. Dia tak tulis cm atau m. Dia tulis unit. Jadi 12 unit padu. Okey? Kalau dapat jawapan macam tu, barulah awak akan tanda right. Baru betul jawapan awak. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua ni, dia ada nyatakan unit. Kat sini cm. Yang B pun cm. Yang C pun cm. Okey, jadi nanti cm padu lah jawapan belakang dia. cm padu. Okey? Kena tengok ni. Okey.
Soalan yang kedua, kira isi padu luas isi padu kubus L. Okey, kalau kubus, apa maksud kalau dia kata kubus? Kubus atau cube, apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah sisi dia ataupun panjang dia sama je. Panjang setiap sisi sama. Okey, sebab dia berasal daripada bentuk segi empat sama. Kalau segi empat sama kan dia sama je. Kalau sini 3, sini pun 3. 3. Semua 3. Walaupun dia tak tulis kat lain ni berapa nilai dia, tapi bila dia sebut kubus, kita tahu sini ada 3. Panjang dia pun 3. Lebar pun 3. Sebab dia adalah kubus. Kubus berasal daripada segi empat sama. Okey. Lepas tu dia nak kita kira isi padu kuboid M. Okey, kalau kuboid tak samalah. Macam awak nampak sini, dia tulis sini 8, 3, 4. Okey, boleh nampak Okey, manakala C pun sama, ni kuboid. Sebab sini 9, lebar dia 7, tinggi dia 5. Okey, boleh kalau kuboid ni bentuk asal dia adalah dari bentuk segi empat tepat. Maksudnya setiap sisi dia tak sama panjang. Kalau kubus dia sama panjang sebab dia daripada segi empat sama. Okey? Yang tu yang basic yang awak kena tahu. Okey, jadi soalannya. Okey, kita jawab soalan A. Isi padu untuk kubus A. Okey, A. Panjang 3, lebar 3, tinggi 3. Okey, ni tak ada masalah. 3 darab 3 darab 3. Jangan jawab 9 jadi letak kurungan sini dulu untuk elakkan cuai. 3 darab 3 9. Okey, dah habis ini baru ambil nombor belakang. Tulis lagi darab 3. Jadi 9 darab 3 27. Kat belakang dia mestilah tulis cm padu sebab sini cm. Okey, boleh? Jelas Okey, jadi jawapan untuk isi padu A adalah 27 cm padu. Okey, seterusnya soalan B. B kita jawab kat sini. Okey, panjang untuk soalan B. Okey, tengok panjang yang bawah ni. Panjang 8 cm, lebar 3 cm, tinggi 4 cm. Okey, sementara cikgu tulis ni, awak boleh tulis jawapan awak dekat ruangan komen. Nanti kita akan cek yang mana jawapan yang betul. Sama-sama kita tengok. Jadi sama-sama cikgu tulis ni, awak tulis jawapan awak dah dekat komen kat bawah ni Okey, panjang 8, 8 cm lagi baguslah. 8 cm darab 3 cm lebar darab tinggi dia 4 cm. Okey. Letak kurungan kat sini dulu. Okey, seterusnya 8 darab 3 berapa? Okey, 24. Tengok 1 2. Jadi sini 2. Okey, darab dengan yang belakang ni 4 cm. Okey, 24 darab 4. Macam mana nak kira? Okey, kalau kita tak boleh congak, kita kira je dalam bentuk lazim lah. 24 darab 4. 4 darab 4 16. Okey, naik 1. 4 darab 2 8 tambah 1 9. Okey, jadi jawapannya adalah 96 cm padu. Okey, boleh? Okey, bagus. Seterusnya soalan C. Okey, tengok dulu soalan. Sambil-sambil tengok, cikgu nak awak tulis jawapan awak di ruangan komen. Semua orang kena tulis. Okey, tulis jawapan masing-masing. Tulis jawapan sahaja. Okey. Jadi kita akan tulis pengiraannya. Okey, untuk soalan C, panjang dia yang bawah ni panjang adalah 9. Cikgu tulis 9 je. Darab lebar 7. Darab tinggi 5. Okey. Sama ke macam awak tulis? Kalau sama boleh tanda tepi tu right. Okey. Lepas tu letak kurungan. Okey, 9 darab 7 berapa?
Okey, 63. Darab dengan 5 belakang ni. Okey, 63 darab 5. Okey, kita buat kira bentuk lazim lah. 63 darab 5. 5 darab 3, 15. 6 darab 5, 30. Tambah 1, 31. Okey. Jadi unit dia adalah cm padu. Okey. Siapa yang betul tu boleh tanda right. Okey, bagus Yang salah awak terus tulis pembetulan. Okey. Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni nampak macam lain sikit tapi sebenarnya pengiraan dia lagi ringkas. Lagi senang pengiraan dia. Okey. Kita baca soalannya. Luas permukaan kuning ialah 15 cm persegi. Luas yang warna kuning. Awak tengok kat sini ada 3 warna. Putih, kuning, hijau. Jadi untuk soalan ni awak kena tahu warna lah. Cikgu rasa untuk tahun 6 semua dah tahu warna dah. Okey. Kuning ialah 15 cm persegi. Ni 15 cm persegi. Okey, luas dia dah bagi tahu dah. Berapakah isi padu kuboid ini? Okey. Tadi dia bagi luas, dia nak isi padu. Okey. Sebenarnya soalan ni dia dah tolong kira dah sikit separuh pengiraan kita. Sebab kalau awak tengok untuk kira luas, okey, macam mana nak kira luas? Luas macam mana? Panjang darab lebar kan? Panjang darab lebar. Kalau nak kira isi padu, macam mana isi padu? Kalau isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Dia ada lebih tu, dia ada tinggi. Okey, jadi kalau untuk soalan ni dia dah tolong kirakan. Sebabnya tengok sini cikgu lukis. Okey, kita keluarkan yang bentuk yang warna kuning ni. Okey. 15 cm. Maksudnya 15 cm persegi ni adalah hasil panjang darab lebar. Okey, panjang maksudnya kat sini berapa? Contohlah kita boleh kata sini berapa darab berapa dapat 15? Berapa? Contoh 5. Contoh kalau sini 3. Tu contoh dia lah. Tapi kita dah tak perlu kira dah sebab dia dah tolong kira dah. Dia dah skip satu pengiraan kat sini. Jadi kita cuma terus kira. Kita terus ambil 15 ni. Sebab ni adalah panjang. Sini dah lebar kan? Kita dah ada panjang, kita dah ada lebar. Kita cuma kena tambah tinggi je. Tinggi kat sini lah. Kira sini lebar lah. Sebab dia tambah satu benda kat sini. 4 ni. Okay. Dia kira kat sini dah lengkap dah untuk 2 ni. Luas tu. Jadi kalau soalan yang dia dah bagi luas permukaan, awak terus ambil je 15 tu. Okay. Isi padu sama dengan, awak terus ambil luas yang dia bagi tu. Luas permukaan. Darab je dengan satu lagi nilai. Itu lebar dia ni. 4 cm. Terus dapat isi padu. Okay, jadi 15 darab 4 berapa? Kalau ikutkan kita dah hafal dah sifar 15. 15, 30, 45, 60. Okay, 60 cm padu. Okay, ingat kalau soalan yang dah bagi luas permukaan, terus dia ambil luas permukaan tu darab dengan satu lagi nilai. Biasanya macam tu je. Okay? Okay. Okay, bagus. Sekarang kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan keempat. Kita ada ayat-ayat sikit. Okay, soalan keempat ni kalau nak tahu sebenarnya ni adalah soalan murid darjah 4. Okay, jadi sebenarnya untuk darjah 6 pun ada soalan macam ni. Tapi darjah 4 dah mula jawab soalan yang bentuk dia macam ni.
Okey, jadi sekarang kita akan baca dulu soalan. Okey, David menyusun cube Rubik bersisi cube bersisi 4 cm ke dalam sebuah kotak. Seperti gambar. Okey, ni kotak, ni adalah cube Rubik. Okey. Kalau kita tengok gambar ni pun kita dah nampak. Cube ni kecil, kotak lagi besar. Okey. Berapakah bilangan cube Rubik yang dapat dimuatkan ke dalam kotak itu? Okey, dia nak tahu berapa banyak cube ni nak masuk ke dalam ni. Okey. Boleh bayangkan tak soalan dia tu apa? Kita ada dua benda. Satu ada cube yang kecil, yang main pusing-pusing tu sampai semua warna sama tu. Yang ni ada kotak. Dia nak tahu berapa banyak cube yang kecil ni nak isi dalam kotak ni. Boleh isi berapa cube? Contohnya, okey, cikgu ada satu kotak ni. Okey, cikgu ada satu kotak. Okey. Okey, ni kotak Okey, satu kotak. Kotak ni besar. Okey, cikgu nak isi dengan pemadam. Okey, kotak ni besar, pemadam kecil kan? Okey. Cikgu nak tahu berapa banyak pemadam ni yang saiz macam ni sama. Nak isi boleh isi berapa sampai penuh? Cikgu nak tahu berapa banyak bilangan pemadam ni yang boleh isi dalam kotak ni. Okey. Jadi cube ni kecil, kotak ni besar. Okey. Jadi caranya, langkah pertama awak mesti kira dulu. Okey, awak kena kira berapa isi padu cube tu. Yang kecil tu ada berapa isi padu dia? Bila kata cube, macam cikgu beritahu soalan sebelum ni, cube ataupun kubus, maksudnya panjangnya adalah sama setiap sisi. Sini kata 4 cm. Jadi kat sini 4 cm, darab 4 cm, darab 4 cm. Dah tahu kat situ. Okey. Lepas tu kita kena kira isi padu untuk kotak ni pula. Okey, tu langkah dia dulu. Okey, jadi kat sini kita kira isi padu cube dulu. Okey, isi padu cube. Okey, boleh nampak Okey, jadi 4 darab 4 darab 4. Okey, letak kurungan yang depan ni. 4 darab 4 16. Darab 4 belakang. Okey. Kalau tak boleh congak, kita kena kira lah. 16 darab 4. Okey. 6 darab 4 24. 4 5 6. Okey, jadi isi padu untuk cube ni adalah 64 cm persegi. Okey, ni untuk cube sahaja. Belum lagi jawapan dia. Okey, jadi langkah yang seterusnya, kita kena kira isi padu kotak. Nak tahu kotak besar mana, kita nak isi banyak mana cube dalam kotak yang besar tu. Okey. Jadi macam biasalah, panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Panjang dia adalah berapa tu panjang? Okey, sini panjang. Panjang 16 darab 12 darab 8. Okey. Boleh? Okey, letakkan kurungan. Okey, lepas letak kurungan, okey, kita kira dulu. 16 darab 12. 16 darab 2. Okey, 6 darab 2 12. 2 3. 1 ni turun. Okey, 16 tambah. Okey. Belum siap lagi ni baru yang 16 darab 12. Okey. Jadi 192 darab pula dengan 8. Kita sambung di sebelah ni. 192 darab 8 yang belakang ni. 8 darab 2 16. Naik 1. 8 darab 9 ataupun 9 darab 8 72, 73. Okey. 8 darab 1 8 tambah 7. 8 tambah 7 7 14 15. Okey, kena kira dengan betul lah sifir ni.
Okey, jadi isi padu kotak adalah 1536 cm padu. Okey. Kita dapat isi padu cube 64 cm padu, isi padu kotak 1536 cm padu. Okey, lepas tu nak buat macam mana? Okey, bila kita dah dapat kedua-dua isi padu untuk cube yang kecil dengan kotak yang besar ni, langkah seterusnya adalah kita kena bahagikan. Okey, kita kena bahagikan. Kalau nak bahagi mestilah yang besar bagi kecil kan? Yang mana besar? Cube ke kotak? Kalau tengok nilai dah tahu dah. Kalau tengok gambar pun dah tahu. Kotak ke cube yang lagi besar? Okey, mestilah kotak sebab kita nak isi dalam kotak. Okey, awak kena faham apa soalan ni. Apa maksud soalan ni? Kena baca dan tengok gambar. Okey, jadi kita ambil nilai isi padu kotak ni 1536 bahagi isi padu cube 64. Nombor dia agak besar, jadi awak kena kira betul-betul lah. Sifir, kena buat sifir yang betul-betul. Okey, jadi 64 kita nak tengok sifir 64. Sifir 64 kita buat kat tepi, kat tengah-tengah ni. Penuh dah. Tambah berulang-ulang je. 8. Okey, lagi tambah lagi 64. Tambah lagi 64. Ni tambah je. Okey, kita stop dulu tengok cukup tak. 1, 2, 3, 4. Kalau tak jumpa lagi, kita kena tambah lagi lah. Sampailah jumpa nombor penuh. Okey, jadi 64. Kita ambil 3 nombor ni. Okey, 153. Okey, tengok yang paling hampir dengan 153. Kat sini tak boleh, dah lebih. Kita kena ambil 128 lah. Darab 2. Letak di nombor di atas 3 ni. 128. Tulis. Tolak. Ni bahagi macam biasa. Cuma sebab nombor dia besar ni. Okey, 13 tolak 8. 5. 4 tolak 2. 2. Okey, boleh 25. Turun nombor 6. Kita dapat 256. Kita tengok pada sifir yang kita buat, sifir 64 tadi. Ada nombor 256 ke tak? Yes, ada. Darab 4 dapat 256. 4 tolak 256. Okey, cun. Okey, jadi jawapan dia yang ni lah. Bilangan cube Rubik yang boleh dimasukkan ke dalam kotak itu adalah sebanyak 24 cube. Sini cikgu tulis 24 cube. Okey. Jadi soalan yang berbentuk macam ni banyak keluar dalam UPSR sebelum ni. Ni adalah antara soalan kebat sebab awak kena berfikir sikit. Sikit je, tak banyak pun. Mula-mula kira dulu isi padu untuk yang saiz kecil ni, saiz cube. Lepas tu kira isi padu untuk kotak yang nak dia masukkan tu. Okey, bila dah dapat dua-dua isi padu, kita ambil nombor nilai yang besar bahagi dengan nilai yang kecil untuk kira bilangannya. Okey. Ni bahagi biasa, cuma awak nampak pelik sebab ni nombor besar kan. Buat je sifir 64 ni. Okey. Sampai dapat jawapan dia adalah 24. Syarat dia jangan salah kira waktu buat sifir ataupun kira kat mana-mana. Jangan cuai. Okey? Boleh? Seterusnya soalan yang kelima. Okey. Soalan kelima tengok. Okey, soalan ada soalan A dan soalan B. Okey, hitung isi padu bongkah yang berikut. Okey, tengok pada soalan A dulu. Kita ada dua kuboid. Okey, macam mana tahu kuboid? Sebab dia sisi tak terlalu panjang. Jadi dia adalah kuboid. Okey, bila ada dua bentuk macam ni yang berbeza, kita tak boleh kira sekaligus. Kita kena bahagikan dia kepada, contoh warna merah ni kita sebut dia sebagai A, yang kuning ni sebagai B. Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Okey, jadi kita nak kita kena kira isi padu A dulu, yang warna merah tu dulu.
A. Okey, panjang dia 3. Darab lebar dia 2. Ni meter jangan tulis cm pula. Okey. Dan tinggi dia adalah 10. Okey, boleh? Letak kurungan yang depan ni. 3 darab 2. Berapa? 3 darab 2, 6 lah. Darab dengan 10 kat belakang. Ni senang. 6 darab 10. Semua orang tahu ni adalah 60. Bukan cm, m sahaja. Okey, m padu. Jangan silap tulis cm. Okey, awak dapat sama macam cikgu tak? Kalau dapat sama, bagus. Okey, sekarang kita nak kira isi padu B. Okay, sementara cikgu tulis ni, awak tulis jawapan awak di ruangan komen. Cikgu nak tengok sama tak macam yang cikgu punya. Okey, jadi untuk B, panjang dia adalah 12M. Lebar dia 3M. Tinggi dia pun 3M. Okey, sama macam awak buat? Sama ke? Okey, letakkan kurungan. Okey, 12 darab 3. Sifar 12. 36. Okey, selesai dalam kurungan ni. Okey, darab dengan nombor belakang. Darab 3. 36 darab 3. Okey, kalau tak boleh congak, kira dalam bentuk lazim. Okey, 6 darab 3, 18. 3 darab 3, 9 tambah 1, 10. 108 meter padu. Okey, jadi kita dah ada isi padu A dan isi padu B. Okay, jadi untuk soalan A ni kita tambahkan je. A tambah dengan B. Ni. Yang ni. Yang ni. Tambahkan sahaja. Okey, jadi kita tulis kat sini. Tepi ni. A tambah B. Okey. A 60. Tambah B 108. Ni untuk kira isi padu bentuk gabungan. Okey, jadi jawapannya adalah 168 M M padu. Okey, wajib ada ni M padu belakang ni. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan B. Okey, untuk soalan B macam mana pula? Kalau awak tengok tadi kita pecahkan A dengan B. Yang ni lebih sesuai jika awak ambil. Awak tengok yang dia bagi ni adalah 888 ni adalah kalau ikutkan isi padu semua sekali. Tapi yang ni dia potong dah ni. Sikit kan? Kalau dia ada potong atau dia ada buang sebahagian daripada bentuk. Kalau perkataan buang tu kita kena guna tolak. Kalau dia gabung macam ni tak ada buang apa, ni adalah tambah. Tengok pada soalan ni mana lebih sesuai. Okey. Jadi untuk soalan ni kita akan gunakan A tolak B. Okey, A tu adalah kita anggap dia sebagai bentuk yang penuh. Dia belum ni tak ada ni, dia maksudnya penuh, dia tak buang lagi. Dia belum potong lagi. Jadi kita ambil panjang A. Okey, panjang A adalah 8. Lebar dia adalah 8 juga. Tinggi dia pun adalah 8. Ni adalah cm Okey, letak kurungan. 8 darab 8, 64 darab 8. Okey. Lepas awak kira 64 darab 8. Okey, tulis jawapan awak. A dapat berapa isi padu dia kalau penuh? Okey, lepas kita kira kita akan dapat 512 cm padu. Okey, ini adalah untuk A. Okey, boleh? Okey, manakala untuk B. B tu adalah yang kita nak buang. Yang separuh yang tak ada ni. Okey. Panjang dia 4 cm. Lebar dia pun 4 cm. Tinggi dia. Tinggi dia sama je kan? 8. Okey. Tulis jawapan awak dapat apa untuk B. Untuk yang dia buang. Tulis. Tulis kat komen tu. Okey. Lepas tu kita akan letak kurungan. Okey, 4 dan 4, 16. Okay, darab dengan 8 belakang.
Okey. Awak pun kira guna bentuk lazim atau guna lattice, mana-mana pun boleh. 16 darab 8. Awak akan dapat isi padunya adalah 128 cm padu. Okey? Boleh? A untuk yang penuh, B untuk yang kita nak buang. Okey. Jadi yang bentuk yang warna purple ni sahaja yang kita nak buang. Kita nak A tolak B ni. A tolak B. Ni A tolak B. Kita nak tolak. Okey, jadi kita tolak macam biasalah bentuk lazim. 512 tolak 128. Okey, 12 tolak 8 4. 10 tolak 2 8. 4 tolak 1 3. Cikgu harap waktu tolak ni tak ada orang yang cuai lagi. Waktu nak pinjam ni tengok betul-betul atas ni. Okey. Jadi jawapannya adalah 384 cm padu. Okey? Boleh? Boleh faham? Okey. Siapa-siapa yang ada salah tu buat pembetulan semula, jangan padam. Tulis di kertas lain. Guna pen merah dulu. Lepas tu tulis balik yang baru guna pensel awak pula. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Soalan yang ke berapa ni? Soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Okey. Tengok gambar dia. Kita ada bentuk, kalau ikut yang besar ni adalah bentuk, tengok sini 20 cm. Sini 20 cm, sini 20 cm. Jadi sisi dia sama semua. Kalau sama maksudnya adalah ini adalah kuboid. Yang besar ni adalah kuboid. Lepas tu ada yang dia potong sikit sini kan. Sini 10 cm, 5 cm, 5 cm. Sama ke tak sama nilai dia? Sini sama, sini lain kan? Okey, kalau lain, kalau tak sama semua nombor ni, jadi ni bukanlah kubus. Ni maksudnya ni adalah kuboid. Macam ni 20, 20, 20. Jadi yang besar ni adalah kubus. Ni adalah kuboid. Kena tahu beza. Walaupun soalan tak minta, tapi kita sendiri kena tahu benda tu, benda yang basic. Okey, boleh? Okey. Jadi sekarang ni soalannya, dalam satu projek reka bentuk, sebuah kuboid dipotong. Dipotong, dibuang. Kena tolak. Dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Dia dah sebut macam yang cikgu terangkan tadi. Kalau potong, keluar, dia keluarkan bahagian ni, kena tolak lah. Okey? Soalan yang pertama, hitung isi padu kuboid yang dikeluarkan. Okey, maksudnya dia nak tahu yang mana? Nak tahu isi padu kuboid yang dikeluarkan. Yang ni, yang sini. Okey, yang hilang kat sini ni. Okey, itu untuk soalan yang nombor 1. Soalan yang kedua, adakah isi padu kubus yang tinggal, okey, daripada buang yang ni, kuboid ni adalah 7750 cm padu? Buktikan. Okey, ni adalah soalan pembuktian. Okey, kita jawab soalan nombor 1 dulu. Okey, jadi untuk soalan nombor 1, senang. Nombor 1 kita kira isi padu ni je. Okey, panjang dia 10, lebar 5, tinggi 5. Lepas tu letak kurungan. Okey, tulis jawapan awak dulu. Tulis di ruangan komen. Tulis sekarang, semua mesti tulis. Okey, awak dapat berapa? Untuk soalan nombor 1 ni, berapa jawapan awak untuk isi padu kuboid? Okey, jadi 10 darab 5 50. Darab 5 belakang ni, 5 darab 5 25. Tak sifar. Jadi 250 cm cm padu. Okey, siap soalan nombor 1. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata adakah isi padu yang tinggal adalah 7750 cm padu. Okey, jadi untuk soalan ni kita kena kira dulu. Betul tak isi padu yang tinggal ni adalah 7750. Okey. Jadi kita kira yang bentuk yang penuh dulu, kubus ni. Okey. Kubus kubus.
Yang besar ni. Okey. Isi padu dia adalah 20 darab 20 darab 20. Kubus sama je semua sisi. Letak kurungan. 2 darab 2, 4. Ada 2 sifar. Jadi 400. Darab 20. Kira yang ada nilai je. Sifar ni letak je nanti. 4 darab 2, 8. 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi, isi padu kubus adalah 8000 cm padu. Okey. Boleh? Jadi, untuk kita kira yang tinggal, lepas dia potong, dia buang dan dia keluarkan kuboid ni. Tadi kita dah kira dah ni. Untuk soalan nombor 1. Terus ambil dari sini lah. Tak perlu kira dah. Jadi, kubus tolak kuboid. Nilai dia. Yang ni. Okey. Kubus ni. Kita keluarkan yang ni tadi. Kita kena tolak lah. Keluarkan. Tolak. 8000 tolak 250. Okay. Sepuluh tolak 5. 9 tolak 2. Ini 7. Okey. Jadi kita kira yang tinggal adalah 7750 cm. Okey, belum siap lagi cm padu. Okey. Jadi soalan dia tadi, adakah isi padu kubus yang tinggal ialah 7750 cm padu? Sama tak? 775 sifar. 775 sifar. Sama kan? Okey, sama. Jadi, betul lah. Awak kena tulis perkataan dia benar. Lepas tu ada pengiraan ni. Ataupun tulis je balik isi padu kubus yang tinggal adalah, kena ada satu ayat. Kalau soalan pembuktian dia kena ada ayat sikit. Adalah 7750 cm padu. Atau ada setengah murid dia tulis benar je. Lepas kira tulis benar, betul. Tapi kalau tak ada pengiraan, tiba-tiba tulis benar, tak dikira markah. Mesti ada pengiraan untuk membuktikan awak kira benda tu. Okey? Boleh? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk soalan kebat. Okey. Kita ada 2 soalan kebat. Okey, boleh nampak ke? Okey, soalan dia. Okey, yang pertama, soalan kebat yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah binaan yang dibina oleh sekumpulan murid bagi projek kemahiran hidup. Okey, ni yang dia bina ni. Okey, untuk projek KH. Binaan itu terdiri daripada 2 buah kuboid. Okey, ada 2 buah kuboid. Kuboid yang ni lah, yang atas dengan yang paling bawah ni. Dan sebuah kubus. Ni kubus yang tengah. Okey. Soalan yang pertama. Berapakah luas permukaan dalam cm padu, cm persegi, sebab luas kan? Cm persegi satah yang berwarna biru. Okey, dia nak luas untuk yang warna biru ni. Kalau nampak sini ada warna putih, warna biru, warna hitam. Dia nak yang warna biru sahaja. Yang biru atas ni, biru tengah ni dan biru bawah ni. Okey. Soalan yang kedua. Hitung jumlah isi padu dalam cm padu binaan itu. Okey, jadi kita akan jawab soalan yang pertama dulu. Okey, kita tengok yang warna biru dulu. Kita bahagikan pada 3. Okey, sini cikgu bagi dia A. Sini B. Sini C. Okey, walaupun sini tak bagi tahu, sini 3 tak tahu kan, sebab dia kubus tadi. Kubus sama sisi semua. Jadi untuk A, okey, panjang darab lebar, luas kan? Okey, A panjang dia dari sini sampai sini adalah 11 cm. Darab lebar dia, ataupun sini berapa? Bukan lebar, dia nak yang warna biru ni kan. Ni berapa ni tepi ni? Ni adalah
2. Nampak ujung ni 2. Jadi sini adalah 2. Okey, jadi 11 cm darab 2 cm sama dengan 22 cm persegi. Okey, boleh? Tu untuk A sahaja dulu. Okey, untuk luas biru B pula. Panjang lebar. Ni sama je. 3 cm darab 3 cm. 3 darab 3, 9 cm persegi. Okey, ni senang. Okey, C pula. Panjang dia 9 cm. Lebar dia adalah, tengok sini, jangan salah nilai. Panjang, tengok yang warna biru ni. Ni tepi dia sama dengan sini. Lah 4. Jadi 9 cm darab 4 cm. 9 darab 4, 36 cm persegi. Okey, jadi dia nak luas yang warna biru. Ni semua warna biru, cuma cikgu bagikan ABC. Jadi kita tambahkan sahaja. Terus tambah sini lah. Okey. Kena hati-hati sikit sini tambah ni. Okey. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 6, 17. Naik 1. 1 tambah 2, jadi 3. 3 tambah 3, 6. Jadi jawapannya untuk luas isi padu, luas permukaan biru adalah 67 cm persegi. Okey? Siap soalan nombor 1. Ini soalan nombor 1. Okey. Untuk soalan yang kedua. Okey. Hitung jumlah isi padu dalam cm padu binaan itu. Okey. Kita anggap yang atas ni A, yang tu B, yang tu C. Okey. Jadi soalan yang kedua. Isi padu A adalah, kalau ikutkan tadi 11 darab berapa? 22 kan? 22. Kita terus ambil ni. Ni. Ni je satu lagi. Yang ni tadi kita dah kira dah A. 11 darab 2. Okey, susunan dia. Tak apa. Kita ambil lebar dah. Darab 3 satu lagi. Jadi terus ambil 22 cm persegi yang kita kira ni. Dengan satu lagi nilai yang belum ambil ni. Berapa? Ini. 3 cm. Okey, 2 darab 2. 2 darab 3. 6 cm padu. Okey, kita kira cepat sebab kita dah kira dah tadi. Okey, B pula. Okey, kita ambil 9 ni. Sebab kita dah kira tadi, dapat 9 cm persegi, dah dapat luas kan? Ambil satu lagi nilai dia. Sama 3 juga. Sebab dia adalah kubus. Jadi 9 darab 3, 27 cm padu. Okey, boleh? Manakala C, kita ambil yang kita dah kira tadi, 36. Satu lagi nilai dia. Yang ni dah, yang ni dah. 9, 4 dah. Ni belum lagi. Darab 3. 36 darab 3 berapa? Nak kena kira dulu. 36 darab 3. Okay, kita kira tepi ni. Darab 3. 6 darab 3, 18. 3 darab 3, 9, 10. 108. Okey, jadi dapat 108 cm padu. Okey, lepas tu macam mana nak buat? Tambahkan kesemuanya. Jumlahkan dia, tambahkan dia. Cikgu tu tambah kat sini lah. Okey, jadi 6 tambah 7 tambah 8 berapa? 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, 21. Okey, jawapan awak berapa? Tulis dulu jawapan awak berapa. Untuk soalan nombor 2, tulis jawapan berapa. Sebelum cikgu kira ni, tulis dulu jawapan masing-masing. Nak tengok sama ke tak nanti. Okey, bagus yang dah tulis, bagus. Okey, jadi tambah yang tengah ni pula. 2 tambah 6, 8. Okey, 8 tambah 2. Berapa? 10 lah. Naik 1. 1 tambah 1, 2. Okey, jadi jawapannya adalah 201 cm padu. Okey, kalau yang betul tu bagus, tahniah. Okey, maksud dah pandai dah tu. Yang salah tu sama ada cuai ke apa, kena buat pembetulan lepas ni. Okey, boleh?
Okey, sekarang kita tengok soalan kebat yang terakhir. Soalan kebat 2. Maksudnya lepas habis soalan ni kita dah habis tajuk ruang untuk tahun 6. Lepas ni kita akan masuk tajuk koordinat pula. Jadi tengok yang soalan terakhir untuk isi padu. Okey. Soalannya, sebuah pentas penyampaian hadiah telah dibina daripada gabungan sebuah kuboid dan 2 buah kubus yang sama besar. Kita tengok betul ke ada kuboid dan kubus. Adalah gabungan sebuah kuboid. Ada kuboid. Ni kuboid yang tengah ni lah. Kalau nampak pun dah tahu ni sebab dia bentuk tak sama panjang kan. Dan 2 buah kubus. Okey ni. Nampak tanda garis-garis maksudnya sama je sisi dia. Okey, tu maksud yang garis-garis. Saya dah terangkan dah sebelum ni. Okey. Yang sama besar seperti raja di sebelah. Isi padu kuboid adalah 2 kali isi padu kubus. Maksudnya 2 kali. Maksudnya kubus ni separuh daripada kuboid. Berapakah isi padu dalam M gabungan bongkah pentas tersebut? Okey. Sebenarnya ada cara yang lebih senang untuk buat soalan ni. Dia kata, kalau boleh kira shortcut dia kata isi padu kuboid tengah ni adalah 2 kali isi padu kubus. Maksudnya kubus ni kena ada 2 baru jadi 1 kuboid. Dia separuh daripada kuboid ni. Jadi sebenarnya dia ni. Nampak macam ada 4 bentuk kubus sebenarnya. Okey, jadi dia nak suruh kita kira berapa gabungan isi padu gabungan bongkah ni. Pentas yang nombor 1, 2, 3 awak naik ni kat sekolah waktu larian tu. Okey. Jadi kita kira untuk cara shortcut lah Kita ambil 1 bentuk kubus dulu. 1 bentuk kubus. Nanti kita darab berapa ni ada? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus sebenarnya. Jadi kita kira 1 dulu. Isi padu kubus. Isi padu kubus. Okey, kubus sama sisi semua. Jadi sifar perpuluhan 3 darab sifar perpuluhan 3 darab sifar perpuluhan 3. Okey, hati-hati sebab kita tengok ramai yang salah kira untuk perpuluhan. Perhatikan letak perpuluhan tu dekat mana. Okey, letak kurungan sini. Okey. Sifar perpuluhan 3 darab 3 dulu. 39. Sifar kan? Okey. Sifar ni tak depan. Kalau untuk yang lambat-lambat kira ni bolehlah tengok satu-satu ni. Ni sifar. Tambah. Tak perpuluhan. Cikgu tunjuk tepat awak pening. Cikgu tunjuk satu-satu. Cikgu tak letak lagi nombor ni. 3 darab 3, 9. Sifar darab 3, sifar. Lepas tu darab dengan sifar sahaja. Mesti dah dapat sifar belakang kan? Dulu dapat sifar. Okey. Lepas tu tulis nombor dulu. Okey, titik dia tengok kat sini sekali, dekat sini sekali. Kita dah belajar waktu awal tahun nak darab perpuluhan. Kalau melibatkan dua-dua ada nombor perpuluhan untuk darab. Sekali tambah sekali, 1 tambah 1, 2. Jadi dari belakang, okey, dari belakang kita akan ada 1, 2. 2 kali. Sifar perpuluhan sifar 9. Okey? Jangan salah letak titik. Okey. Lepas tu darab dengan sifar perpuluhan 3 lagi sekali lagi. Terus kat sini. Letak nombor 3 dulu. Okey. 9 darab 3. Atas 2. 3 darab sifar 2. 3 darab sifar lagi. Tulis. Lepas tu letak sifar depan dia. Saja nak letak takut awak keliru. Tak perpuluhan. Okey. Jadi kalau darab dengan sifar, mestilah sifar je semua. 1, 2, 3. Tambah. Okey. Letak tulis nombor dulu. Okey. Lepas dah tulis nombor. Okey. Kita nak letak titik dia. Dia soalan ni ramai salah sebab titik dia salah letak.
Okey, jadi tengok dekat sini. Dua-dua adalah nombor darab perpuluhan. Sini sifar plus sifar 9 nombor perpuluhan. Sifar plus 3 pun adalah nombor perpuluhan. Okey, dari belakang 1, 2. 2, ni 1. 2 tambah 1. Berapa? 3. Jadi jawapan dia dari belakang mestilah 3 kali. 1, 2, 3. Okey? Boleh? Jadi untuk kira isi padu ni, isi padu kubus untuk satu isi padu kubus adalah sifar perpuluhan sifar 27 meter padu. Okey, itu untuk satu kubus. Okey, dia nak gabungan bongkah. Kita dah tengok tadi sini ada berapa kubus sebenarnya? Ada 4 kubus. Okey, jadi kita darab 4 je lah. Okey, darabkan dengan 4. Sebab apa darab 4? Sebab ada 4 kubus. Okey, jadi 7 darab 4 28. Naik 2. 4 darab 2 8, 9, 10. Naik 1. 4 darab sifar. Turun 1. 4 darab sifar. Okey. Ni 4 nombor biasa. Jadi tengok dari belakang ni. 1, 2, 3. Okey, jadi 1, 2, 3. Perpuluhan dia kat sini. Jangan lupa meter padu. Jadi isi padu gabungan bongkah pentas tersebut adalah sifar perpuluhan 1 sifar 8 meter padu. Jangan sebut sifar plus 108 pula. Nombor perpuluhan mesti sebut sesuatu lepas belakang titik ni. Sifar perpuluhan 1 sifar 8 meter padu. Okey? Boleh? Okey, jadi kita dah habis dah tajuk isi padu. Maksudnya habis tajuk ruang lah. Kita dah belajar poligon, perimeter, luas dan isi padu. Lepas ni kita akan belajar tajuk koordinat. Okey, jadi sekarang kita akan masuk dalam grup kita dulu. Okey, jom masuk dalam grup.